Kenapa tak sedap hati ni tak ada apa-apa lah. Shh. 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 Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ni, hari Khamis, Acap rasa pun Acap dah lama tak buat cerita seram hari Khamis. So, hari ni I will back to you guys untuk bercerita tentang kisah-kisah yang telah pun dihantarkan kepada aku oleh rakyat-rakyat jelata sekalian. Terima kasih yang telah pun menghantar cerita. Yang belum menghantar, boleh menghantar di IG Acap. Boleh follow sekali, jangan lupa follow, okay? Alright, so sebelum kita nak mulakan segala benda, macam biasa, kita nak baca doa dulu. Tapi korang yang mana dah masuk, jangan lupa tekan like. Jangan lupa tekan share. Kalau suka video ni, nak share kat TikTok ke mana-mana suka hati korang tak ada masalah. And jangan lupa juga tekan subscribe button dekat situ. Okay, so kita baca doa dulu and kita akan teruskan dengan cerita kita yang pertama selepas tu. So let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so selepas kita dah baca doa, biasanya Acap akan buat apa? Acap akan cakap dengan korang siapa-siapa yang mungkin tak boleh nak tonton video Acap ni, ada pelbagai penyakit ke apa semua, korang bolehlah beralih dengan mendengar ke. Tengok kena tengok kan, tapi jangan tengok lah. Dia kena tengok tapi jangan tengok. Suka hati korang lah nak buat macam mana. Tapi kita just tak nak benda yang tak diingini berlaku. Alright, so untuk hari ni dia lebih kepada random stories. Kita ada 3 story kita nak share dengan korang ni. So untuk cerita yang pertama ni, kita nak cerita tentang, kita buka cerita tentang budak asrama lah cerita tentang di Aspuri. Aspuri ni, kalau kita nak cakap, of course kita tahulah Aspuri ni adalah tempat wanita-wanita ataupun para gadis di sekolah berhimpun. Asrama perempuan senang cerita kan. Bukan main bombastik lagi Cap ayah. Alright, satu cerita yang dikirimkan kepada aku, yang datangnya daripada, nama dia Julia Julia hantarkan cerita ni kepada aku. Dia ni merupakan salah seorang pelajar yang berada di bahagian Sabah sana. Sabah belah mana dia tak nak sebut, tapi aku just boleh bagi tahu korang dia di Sabah. Alright, kejadian ni berlaku pada dah cakap Sabah kenapa kan. Okay. Kejadian ni terjadi kepada dia pada dia umur 17 tahun, Form 5, senior year. Alright, benda ni dia sebenarnya macam mana nak cakap, dia tak ada something yang expectation tu tinggi tau, tapi disebabkan dia lalai ataupun dia cuai dalam mengendalikan sesuatu, maka terjadilah benda tu. Alright, Julia ni, dia ni seorang yang sangat aktif bersukan tau. Dia ni memang banyak wakil itu, wakil ini, wakil itu, wakil ini. Tapi dia ni juga salah seorang murid yang kind of macam kasar, macam lasak, macam boyish sikit. Okay, so ni jadikan cerita Julia ni ada satu hari ni dia balik daripada training dia. Biasalah dia akan kumpul semua baju-baju dia untuk dibasuh and then akan dijemur di bahagian belakang asrama dia lah. Ada satu ampayan dekat situ. Alright, so menurut Julia pula, pada waktu tu dia bersama dengan rakan-rakan dia yang lain. Okay, masa dia balik daripada training tu, dah nak pukul 6.30 macam tu. And then dia tengok, banyak gila lah baju tak basuh lagi di bak kan. Lepas tu kawan dia kata, kau tak sekolah pula, kau tak solat maghrib ke bak? Macam tu kan. Tak apalah, korang pergi dululah, aku nak basuh baju lah. Dia kata macam tu. Sebab kan dia senior kan, so dia kind of yang boleh langgar sikit sini, langgar sikit sana lah. So dia ambil keputusan untuk tak pergi ke surau pada waktu maghrib tersebut. Tibanya dia dekat bilik basuh tersebut, dia pun macam biasalah, dia asingkan pakaian-pakaian dia untuk dibasuh. Biasalah asrama kan, tak banyak asrama yang ada dobi, yang ada mesin basuh nak basuh. So dia ni lebih kepada membasuh tangan. So dia pun angkat sabun, so pada waktu tu dia kata dia terdengar azan maghrib pun berkumandang.
So masa azan maghrib mengkumandang, dia pun stop sekejap, and then dia jawab azan. Dia kata pada waktu tu saya jawab azan Abang Acap. So pada waktu tu saya macam tak fikir apa-apa je lah, sebab saya just nak basuh baju tau. So saya pun basuh baju. Oh, azan. Okay. Dia berhenti sebab dia nak hormat azan, dia kata. Lepas dia azan tu habis, dia sambung basuh baju. So dia kata, okay, kalau korang boleh bayangkan, bilik basuh dia ni, kalau kau masuk dekat tepi ni, lot sekolah ni, dia ada dekat belah kanan ni satu slot, belah kiri ni satu slot. So maknanya bila kau masuk tu, dia macam ada pecah dua tau, macam tu. So kebanyakannya, diorang banyak, kalau budaya sekolah tu banyak asingkan, kalau kau junior, kau akan duduk sini. Kalau senior, kau akan duduk sana. Macam tu lah, lebih kurang lah. Aku pun tak tahu kenapa, tapi dia cerita juga benda tu. Okay, dia kata masa dia basuh tu Abang Acap, saya rasa macam tak sedap hati pada waktu tu. Keadaan waktu tu memang sangat-sangat sunyi, disebabkan semua budak asrama telah pun pergi ke surau pada waktu tu. Kenapa tak sedap hati ni tak ada apa-apa lah. Pada waktu tu, dia kata, dia belum berus, tapi ada bunyi dekat sebelah. Korang faham tak? Okey, dalam bilik tu, dia seorang, tapi ada dibahagikan belah dua. Dia dekat belah kanan yang menghadap ke arah tingkap. And then masa dia dah habis azan tu, dia nak start basuh balik. Dia nak start gosok balik. Dia baru je nak start gosok, dia dah terdengar bunyi seperti ada orang sedang juga membasuh dan menggosok dekat bahagian belah kiri dia. Siapa tu? Ada orang tak pergi juga ke? Dah lantak lah. Pada waktu tu dia tak fikir banyak lah. Dia just assume yang salah seorang daripada pelajar lain juga sama macam dia, nak membasuh and then nak mengelak juga ke masjid ataupun surau pada waktu tu. Tapi dia masa dia basuh tu, dia kata dia terfikir, biasanya budak-budak macam ni, of course senior, dia kata. Kalau senior, of course lah dia kenal. So pada waktu tersebut dia macam okay, dia nak basuh, biar dia basuh, tapi dia nak main air. Dia kata dia macam nak prank lah budak tu. And then dia pun buka pilih air. Dia buka pilih air, and then dia letak kat dalam baldi air tu, and then dia nak simbah melalui bawah. Macam dia macam ada satu penghadang tapi bawah tu lopong lah. Maknanya kalau kau simbah air, the air boleh go through sampai sebelah, and orang sebelah akan perasan lah ada orang baling air daripada sebelah kan. So dia pun macam, okay, ni siapa tak ni kan, kita tak apa, kita tengok siapa kan. Dia pun masukkan air, and then dia pun simbah daripada bawah. Beberapa ketika dia tunggu ada orang sahut. Sebab biasa kalau dibuat macam tu, akan ada orang, woi, siapa dia macam tu tau. Tapi dia kata pada waktu tu macam, tak ada bunyi. Ya betul budak ni. Disit sekali air ke dalam baldi tu. Dia angkat sekali lagi, ada simbah di bahagian bawah tu. Tak ada bunyi. Tapi dia kata pada waktu tu, masa dia lepas simbah air tu, tak ada orang menyaut dekat sebelah. Tapi dia masih lagi dengar orang sedang menggosok kain tu. Main-main dia ni. Dia tahu aku nak kacau dia kan. So dia pun dengan degilnya pergi tundukkan badan dia untuk dia tengok dekat bawah celah kaki. Astaghfirullahalazim. Pada waktu tu bulu roma dia mengemang. Dia terperanjat. Sebab masa dia tunduk untuk tinjau dekat bawah tu, yang dekat lubang tu, dia terlihat ada satu kaki yang berada dekat bilik basuh sebelah, tetapi dalam keadaan tidak jejak ke tanah. Astaghfirullahaladzim. Apa aku nak buat ni? Bunyi pilih air dibuka di bahagian kiri dia tadi.
Aku minta maaf. Aku tak tahu. Aku minta maaf. Satu lagi, pilih air dibuka di bahagian kiri. Menurut Julia juga, bahagian belakang dia ni ada satu pintu tau. Pintu untuk budak-budak ni mandi apa semua. And dia kata pada waktu tu, pintu tu seolah-olah dibuka dan ditutup dengan kuat. Itu dah macam tekno. Tapi macam tu lah bunyi dia. Dia dah lagi seram lah. Tolong lah. Aku minta maaf. Dia kata pada waktu tu memang dia tak tahu nak buat apa. And then dia sebab apa, dia nak keluar daripada bilik basuh tu, memang dia kena lalu bahagian kiri tu. Dia dah cuak, dia tak tahu nak buat apa. And then dia terfikir yang satu cara ni je yang boleh bantu dia. Dia pun ambil kain yang dia basuh tadi tu, dia tutup mata dia. Dia raba bai. Dia kata dia raba dinding-dinding yang ada dekat area-area situ untuk dipacukan jalan dia ke arah luar. Dia hafal lah jalan tu, tapi might be dia takut benda tu miss kan. Alright. Dia kata dia mulakan langkah dia yang pertama, and then dia jalan tegak je sebab tiang tu macam ni, and then dia kena tegak je ke kiri sikit and dah jumpa pintu keluar. Macam tu dia kata. So dia pun ikut insting dia, lagi kanan sikit, dia tegak. Dia jalan tegak sampai dia rasa dia dah melepasi dinding tersebut. Dekat tempat yang betul-betul dia nampak makhluk tu tadi. Dia mulakan langkah yang pertama. Dia jalan lagi langkah yang kedua. Dan dia mempercepatkan langkah dia pada langkah yang ketiga. Pada waktu tersebut, Abang Asyab, saya terasa bahawa ada seseorang sedang berdiri di bahagian depan saya. Dia macam, tangan saya meraba-raba di bahagian depan. Ternyata saya dapat pegang satu susuk tubuh yang saya sendiri tak tahu, tapi dalam keadaan badan dia memang sangat-sangat sejuk. Dan saya tak boleh buat apa waktu tu. Memang saya menggigil, saya menangis. Saya terus buka mata saya tu, dan ternyata dekat depan saya tu tak ada siapa-siapa pada waktu tersebut. Saya cepat-cepat keluar, lari daripada bilik tu. And masa saya nak keluar daripada bilik tu, saya sempat menjeling ke arah belah kiri tadi. And saya perasan ada satu wanita yang sedang berdiri, berbaju seperti orang lama punya sekolah. And then sedang dekat situ berdiri and pandang saya perlahan-lahan. Saya pun cepat-cepat lari and then turun ke masjid untuk bagi tahu apa yang terjadi. And pada waktu tu kebanyakan daripada AJK surau tu, bukan masjid surau tu, termasuk ustaz yang berkenaan naik ke atas untuk check apa yang patut. And end up saya yang kena marah lah. And then saya kena denda sebab saya skip semayang maghrib tersebut. So itulah cerita yang di-sharekan daripada Julia kepada aku. So korang boleh nilai sendirilah apa yang dia nampak and apa yang dia rasa. Alright, so itu adalah cerita yang pertama. Untuk cerita yang kedua ni, yang ini ada pelik sikit sebab aku pun tak pernah dengar tentang PL ni. Tapi selepas aku baca cerita ni, aku dapat tahu kisah ni is quite macam wow, ada juga orang macam ni. Alright, nama perempuan ni panjang, tapi aku panggil dia Su je. Alright, Su ni ada seorang kawan. Dia kata kawan dia ni namanya Atika. Atika ni dia pelik sikit tu, sebab Atika ni merupakan seorang penggemar gambar-gambar hantu. Kan biasa orang kumpul stamp, kumpul barang-barang lain, dia kumpul gambar-gambar hantu man. Okay, macam mana dia ni suka gambar-gambar hantu? Every profile dekat Sokmed dia, memang dia akan guna profile picture hantu. Dekat Instagram, WhatsApp, TikTok, nombor kontak dia pun gambar hantu. Masalahnya, okay, kau save nombor kawan-kawan kau, betul? Contoh nombor Su tu kan, ada Atika ni save Su, nombor Su Sepang, contoh macam tu. And then dekat gambar dia tu, dia akan letak gambar Ponti, Poch, macam tu lah, gambar-gambar macam tu. And kadang-kadang kawan-kawan dia ni bising juga dengan dia. Sebab yelah, kau faham lah kan, contoh lah kan, dia call WhatsApp kan, dia call WhatsApp kawan-kawan dia. Kalau dia dah pakai gambar setan tu, tak, memang
terkeluar, orang pun boleh terperanjat. Kalau orang yang lemah semangat macam mana, betul tak? So dia akan mendatangkan orang kata apa, benda-benda yang tak best lah untuk diri dia dan juga diri orang yang menerima benda lah ni. Mula-mula dia orang anggap benda as a jokes. Dia ingat si Tika ni macam saja-saja nak mengacau, Tika ni macam saja-saja je nak usik kan. Tapi kenyataannya Tika pernah cakap, aku sukalah gambar-gambar diorang. Kau tak rasa ke diorang cantik? Kau tak rasa ke diorang ni nampak macam gempak gila tu? Biarlah aku suka kan. Aku tak kacau korang pun sampai macam tu sekali. Kawan-kawan dia ni dah tak tahu dah macam mana nak nasihatkan si Tika ni. Tapi itulah dia. Bila dah dinasihat dia cakap macam tu. Tapi nak jadikan cerita lah, orang kata nak jadikan cerita, ada satu peristiwa yang telah berlaku kepada Atika sampai dia bertukar minat dia lepas tu. Okey, apa yang terjadi pada Atika adalah menurut Su, alright, mereka ni belajar dekat satu institusi. What? Abeg. Wetin be your name again? Call am again. Wetin be your name? I said, my name na Kwaza Waza Kwa, we call her Kwaza. Dabulaza. Institusi yang berada dekat area Ganu sana. You ni pandai-pandai lah kat mana kan. Alright, dekat situ diorang ni duduk dekat satu asrama. Of course lah, diorang duduk dekat satu dorm, dekat satu bilik yang sama kan. And then dia kata Su ni dengan Atika ni diorang berkongsi bilik. And then pada satu malam tu, Atika ni dia ada macam program ke kelas lah macam tu. So Tika ni dia balik lambat sikit berbanding dengan Su. And then Su ni pula dia seorang yang suka kerja, dia suka belajar sampai overnight. Kadang-kadang dia baring sampai tertidur dekat lantai. Sebab walaupun dia orang ada tilam, ada katil kan, dia orang suka nak baring kat bawah tu. And then faham tak? Satu bilik tu ada 2 orang je. Dia dengan Tika tu je. Si Su dengan Tika ni je. So dia ada 2 situation pada waktu tu. So seorang ni tengah belajar dekat lantai, yang satu lagi sedang belajar dekat luar. Sebab kan dia lambat nak balik. So pada waktu tu Atika ni buat keputusan untuk telefon si Su ni. Dia call, hello Su, ni Tika balik lambat sikit tau. Dalam 12 lebih lah. Tika ada nak buat discussion sikit dengan grup-grup ni. Nanti apa-apa jangan kunci bilik tau. Dia kata pada waktu tu lah Tika bagi tahu Su yang dia balik lambat. And pada waktu tu Su ni bising dekat dia. Okay, tapi tolonglah tukar gambar tu. Kau ni buat terperanjat aku lah, mengepek-epek lah kau ni pada waktu tu. So Atika ni macam biarlah, aku suka kau ni, apa lah. So diorang pun off phone. And benda tu berjalan lah seperti biasa sampai 12:30 malam pada waktu tu. Tika ni dia balik ke dorm. Dia buka pintu. Su, dia kata masa dia buka pintu dorm tu, dia tak nampak Su dekat atas katil. So macam budak ni keluar ke kan. Lepas tu dia tengok kat bawah lantai, tidur dia waktu tu. So Atika ni kata si Su ni sedang tidur. So waktu tu dia pun bersiap lah. Dia pergi tukar baju apa semua. Dia pergi masuk toilet kejap, basuh kaki. And then masa dekat dalam toilet tu, tiba-tiba dia terdengar satu bunyi yang sangat menyeramkan. Hello. Ya Bi, baru balik ni. Ngantuk lah. Nanti apa-apa saya call lah. Okay, bye. Rupanya bunyi seram tu datang daripada ringtone dia sendiri. Kau bayangkan, kalau aku tak boleh ada member macam ni kan. Ringtone tu yang bukan-bukan. Ringtone orang mengilai masalahnya. Kan. So pada waktu tu menurut Atika, dia punya ringtone tu memang bunyi mengilai lah. And then masa dia jawab telefon tu, dekat sebelah dia ada lagi seorang macam dia punya one of best partner lah, best friend lah. Kau ni tak ada ringtone lain ke? Buat terperanjat aku je malam-malam ni. Kau kalau kena kacau satu hari nanti, baru kau tahu. Sibuk je. Pada waktu tu Tika ni lah. So Tika ni pun pergi bersihkan badan dia. And then dia nak masuk semula ke dalam dorm dia. So masa dia masuk ke dalam dorm dia, dia tengok Su ni masih lagi terbaring tidur. So dia pun malas lah nak kejut apa semua. And then dia terus naik ke atas tilam dia sendiri. Dia baring. Pada waktu tu dia terdengar sekali lagi bunyi ngilaian tu.
Mana handphone aku ni? Alah, siapa pula call malam-malam ni? Dia pun cari handphone dia, and then dia angkat phone dia. Dia kata masa dia angkat phone dia, dia terperanjat sebab pada waktu tu Abang Acap tak ada sesiapa yang telefon dia. Tapi bunyi ngelayan tu masih lagi kedengaran jelas. Dia cepat-cepat tarik bantal dia, dia tutup sekup telinga dia. Pada waktu tu, memang dia seram lah. Dia kata pada waktu tu dia dah menggigil, nak menangis dah. Dia kata bunyi tu makin lama makin jauh. Tapi menurut falsafah yang kita tahu, makin jauh benda tu punya bunyi, makin dekat sebenarnya kan. Dia tak mampu nak buat apa-apa pada waktu tu Abang Acap. Dia hanya mampu menangis kat bawah bantal tu. And pada waktu tu dia angkat sikit dia punya bantal tu. Dia kata masa dia angkat sikit tu, dia terlihat dekat katil bahagian depan dia tu ada satu wanita sedang macam tergapung lah, macam tergapung dekat situ, macam ni lah. Lagi memang seram kan. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa, tapi dia kata pergi. Aku tak kacau kau, pergi. And then dia kata dia dengar suatu suara daripada bawah tu, tempat kawan dia tidur, Su tu tidur. Tika, kan aku dah cakap tukar. Kau suka dia, dia sukalah kau. Pada waktu tu dengar jelas gila Bang Cap suara Su yang sedang bercakap ke arah saya. And pada waktu tu saya lagilah meloncat, saya menangis sekuat-kuat hati. And pada waktu tu saya nak lari keluar daripada bilik tersebut. Tetapi bayangan ataupun makhluk tu masih lagi berada dekat depan saya. Saya tak nampak sangatlah rupa dia, tapi memang ada something yang dekat depan saya macam tu terbuai kan. And pada waktu tu saya nak keluar daripada bilik saya. Saya nak buka pintu tu tak boleh Abang Cap. And pada waktu tu bunyi ngelayan tu makin lama makin kuat Abang Cap. And pada waktu tu saya cuba sedaya upaya saya untuk buka pintu tu, and finally pintu tu terbuka. And masa saya buka pintu tu ditolak daripada bahagian luar. Maknanya orang yang kat luar tu lah yang buka. Su. Tika. Kau kenapa ni? Kau pergi mana, Su? Aku pergi ambil air ni. Kenapa ni? Habis siapa yang tidur kat belakang tu? Belakang mana? Tu. Dia toleh ke arah belakang. Tapi menurut Su, memang dia tak nampak apa-apa. Masa Tika pusing ke arah belakang, dia masih lagi terlihat Su sedang baring tidur dekat bahagian depan dia. Siapa yang buka pintu tu? Su. Siapa yang tidur tu, Su? Dia kata pada waktu tu Su yang dekat depan dia ni senyum kat dia. Kau katakan kau suka aku datanglah. Terus pingsan kawan tu. Menurut Atika, dia pingsan dekat situ. And then dia tak sedar apa pada waktu tu. Tapi dia kata memang time dia pingsan tu, dia rasa badan dia memang sangat-sangat berat. And then pada waktu tu dia dikejutkan oleh beberapa orang yang ada kat situ. And Su pun ada kat situ. Dia cerita benda ni balik dekat Su pada waktu tu. And Su kata memang all the night dia terlelap dekat bawah tu. Dia kata dia tak tahu apa yang jadi. Dia tak bangun bercakap pun dengan Tika ni, sebab memang malam tu dia mengantuk gila-gila babeng punya. And then itulah cerita yang dikongsikan daripada Atika dan juga Su kepada aku. So nilai-nilai lah sendiri. Kalau ada perangai-perangai pelik yang suka simpan gambar-gambar macam tu, yang suka buat profile picture kononnya nak menakutkan orang tu, and kalau suka pakai ringtone benda-benda macam tu, ingat dia suka dekat orang yang suka dekat dia. Even though saya bercerita ni pun mungkin dekat keliling saya dia sedang mendengar. So apatah lagi korang yang sedang menggunakan apa yang dia ada. Fikir kan?
Alright, so kita ambil lah pengajaran daripada kisah si Su dengan juga Tika ni tadi. Su tu tak ada masalah, Tika tu ada masalah kan. Alright, so kita tak nak buang masa, kita teruskan cerita yang ketiga. Alright, cerita yang ketiga ni dihantarkan kepada aku oleh seorang followers di IG. Nama dia Lina ataupun dikenali sebagai Amalina. Alright, so Amalina dia merupakan seorang pelajar di IPTS di bahagian Selangor sana. Dia ni merupakan salah seorang pelajar yang quite modern person. Dia modern yang sangat-sangat modern. Yang sampai modern pun tak semodern dia. Alright. Menurut dia, pada waktu tu Abang Acap, saya ni di bahagian Selangor. And then family saya ni berada di Melaka. Dia kata family dekat Melaka. Masa seminggu saya berada dekat IPTS tu, saya dapat berita tentang atuk saya. Sebab atuk saya ni ada sakit pada waktu tu. And then mak ayah saya ni keraplah balik ke kampung untuk pergi menjenguk dia. Tapi pada waktu tu saya ni tak adalah nak balik semata-mata nak jenguk dia kan. Tapi just macam, ya, you know, kan, kita tahu dia sakit, kita just pray for him and so on lah. Dia kata pada waktu tu. Tetapi pada hujung minggu pada waktu tu, saya dikabarkan bahawa Tok Wan saya telah pun pulang ke rahmatullah. So saya ni diambil oleh mak ayah saya untuk dibawa balik ke Perak sana lah. Dia kata family dekat Melaka, dia and then rumah Tok Wan dekat Perak sana. Dia kata, alright, so tutup cerita kat situ. Kami pun sampai dekat rumah Tok Wan pada waktu tersebut. Pada waktu tersebut, kami lihat aku ni, okay, dia bahasakan diri dia aku. Dia kata aku ni tak faham sangat tau pasal benda-benda saka ni. Dia kata aku tak faham sangat pasal benda-benda belaan dekat orang kampung ni. Tapi masa aku sampai dekat rumah Tok Wan dalam sekitar pukul 8 malam macam tu, aku nampak atap dekat atas tu semua terbuka. Aku pelik. Aku tanya juga bapak aku, tapi bapak aku macam jawab nak tak nak. So aku tak dapat lah jawapan yang betul. Kami pun masuk. Menurut mereka, Tok Wan ni langsung tak nak dibawa ke hospital untuk dibedah siasat ke apa. Dia pernah cakap, kalau dia meninggal, please tanam dia cepat-cepat. Dia kata, kapankan dia cepat-cepat, mandikan dia cepat-cepat. So masa kita orang sampai tu, might be Tok Wan baru saja meninggal dunia pada waktu tu. Dia kata, tak, sorry, masa dia dekat IPTS tu, masa nak on the way balik tu, Tok Wan dia dah nazar. Masa dia sampai tu, Tok Wan dia ada lagi. And then suka hati aku je nak mati ke orang tu awal-awal kan. Tapi tak. Masa kat IPTS nazar, dia sampai Tok Wan dia ada lagi. Tapi pada waktu tu dia kata dekat